Assalamualaikum, apa khabar? Selamat datang ke channel Santai Fiziks. Kali ini kita akan masuk topik baru, iaitu topik yang kelima tingkatan 4 gelombang. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan video kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe. Jom. Kali ini kita akan lihat tajuk gelombang. Okey, tajuk gelombang tingkatan 4 ni adalah bab yang kelima dan dalam tajuk ini kita ada 7 subtopik. Apakah 7 subtopik itu tersebut? Okey, jom kita senaraikan dulu. Yang pertama kita ada 5.1 asas gelombang. Asas gelombang. 5.2 kita ada pelembapan dan resonan. 5.3 kita ada pantulan gelombang. 5.4 kita ada pembiasan gelombang. 5.5 kita ada pembelauan gelombang. 5.6 kita ada interference gelombang. Interference gelombang. Dan yang terakhir 5.7 kita ada gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet. Jadi hari ini kita akan fokus yang pertama dahulu, iaitu asas gelombang. Jika anda masih belum bersedia, sekarang masanya sesuai untuk dapatkan pen dan kertas. Kita sama-sama buat nota. Jom. Sebelum saya teruskan ke part A, B dan C, saya ada 2 soalan nak tanya. Yang pertama, dari mana datangnya gelombang? Dan yang kedua, di manakah gelombang ni boleh didapati? Kalau anda tahu jawapannya, pause dulu video ini, kemudian komen dekat ruangan di bawah. Okey, baik. Any objek yang bergetar ataupun berayun akan menghasilkan gelombang. Okey, so kalau kita boleh buat kotak dulu. Okey. Any objek yang ada getaran ataupun objek itu sedang berayun akan menghasilkan gelombang. Inilah puncanya gelombang. Molekul air bergetar menghasilkan gelombang air. Foton bergetar menghasilkan gelombang cahaya. Elektron bergetar menghasilkan gelombang cahaya tu. Okay. For example, kita ada satu dot kat sini. Okay. Dan dot ini kita getarkan dia ataupun kita ayunkan dia atas dan bawah. Okey. Getaran ini ataupun ayunan ini akan menghasilkan gelombang. Dan kalau kita lukiskan graf untuk gerakan dia, okey, lawan masa obviously akan sentiasa bergerak, okey. Kita akan dapat satu graf, bentuk graf yang macam ni. Kita lakarkan. Inilah gelombang sebenarnya. Inilah asas kepada gelombang. Okey. Contoh-contoh gelombang yang kita ada. Getaran elektron yang saya sebut sebentar tadi menghasilkan gelombang cahaya. Getaran di permukaan air, molekul air akan menghasilkan gelombang air. Tali instrumen alat muzik kita, gitar, ukulele ke kan, menghasilkan getaran. Okay, kalau kita petik dia menghasilkan getaran, dia bergetar, itu menghasilkan gelombang bunyi. Itu sebenarnya gelombang. Bagaimana gelombang terhasil? Sekarang dah dapat bayangkan tak? Sekarang kita dah tahu bagaimana gelombang terhasil, apa punca gelombang tu wujud dan di mana kita boleh lihat gelombang-gelombang ini. Soalan seterusnya,
apa yang gelombang ni buat sebenarnya? Okay. Apa yang dibuat oleh gelombang? Okey. Tadi kita ada satu kita sebut apa? Molekul ataupun kita sebut jirim A. Okey, kita ada jirim A dan jirim A ini bergetar. Okey, dia boleh bergetar atas dan bawah. Okey, dan getaran ini dia menghasilkan apa yang kita kata tadi, gelombang. Selalunya bila kita sebut gelombang akan dilukis dalam bentuk macam saya baru lukis inilah. Okey. Kemudian kita ada satu lagi jirim. Okey. Kita warnakan warna pink. Okey. Jirim B. Okey, jirim B. Apa yang gelombang ni akan buat adalah apabila jirim A bergetar, jirim A ni bergetar, dia akan menghasilkan gelombang. Dan gelombang ini akan bergerak. Cumanya dalam silibus kita, dalam fizik, kita tak sebut gelombang bergerak. Kita sebut gelombang yang bergerak, kita sebut sebagai gelombang merambat. Okay, so dia akan merambat dari satu tempat ke satu tempat lain. Dalam kes ni, gelombang ini akan merambat. Okay, apabila dia dihasilkan oleh getaran jirim A ni, dia akan merambat dan pergi ke satu tempat lain. Yang mana dekat tempat tu ada jirim B. Jadi dalam perambatan itu ada benda ataupun perkara yang dipindahkan. Apakah benda yang ataupun perkara yang dipindahkan tersebut? Okey, semasa perambatan gelombang, tenaga dipindahkan. Yes. Okey, remember that. Tenaga dipindahkan. Okey? Sekarang kita masuk ke part yang pertama, iaitu jenis gelombang. Di muka bumi ini ada banyak gelombang. Okey, jadi untuk memudahkan proses pemahaman, para saintis dan fizisis mengklasifikasikan gelombang ini kepada dua jenis yang utama. Jenis yang pertama kita sebut gelombang progresif. Okey. Dalam bahasa yang mudah, gelombang progresif ni adalah gelombang yang merambat, yang bergerak. Okey. So ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah gelombang pegun. So gelombang pegun ni gelombang yang mana dia tak berubah, tak bergerak lah, senang cerita, tak bergerak. Okay. So dari segi takrifan, gelombang progresif adalah gelombang yang mempunyai profil. Okay. Profil gelombang dia merambat dengan masa. Okay. Merambat dengan masa. Manakala gelombang pegun adalah profil gelombang yang mempunyai profil gelombang yang tidak merambat dengan masa. So profil gelombang tidak merambat dengan masa. Hold on. Cikgu, saya tak faham lah apa maksud profil gelombang ni. Okey, jangan risau. Okey. Profil gelombang ni untuk kita mudah faham adalah pandangan sisi satu gelombang tersebut. Contoh, kita ada gelombang yang bentuk dia macam ni. So ini adalah yang kita sebut sebagai pandangan sisi. Okey. Semasa
wave tu sedang wujud ataupun dia dihasilkan oleh getaran tadi, masa obviously akan bergerak, betul? So ini masa. Dan bentuk gelombang tersebut, kalau saya boleh highlightkan, okay, dekat kawasan ni, ini ada satu bentuk gelombang, okay, daripada puncak, ini puncak kita sebut puncak ke puncak, okay, dia macam tu. Dia akan sentiasa bergerak mengikut masa. Okey, jom kita tengok satu contoh video ni untuk memudahkan pemahaman kita. Kalau kita lihat dekat gambar rajah ini yang sedang bergerak animation ataupun simulation ini, okey, ini adalah gelombang progresif di mana kita dapat lihat seolah-olah ada pergerakan, okey, gelombang tu sedang merambat ke arah keluar ke arah tingkap tersebut. So inilah pandangan sisi dan kita dapat lihat profil gelombang itu seolah-olah dia sedang merambat. Tapi kalau kita perasan dot-dot merah tersebut stay di kawasan yang sama, cuma dia berayun atas dan bawah saja, dia tak bergerak. Yang bergerak merentasinya tu adalah gelombang tersebut. Dan gelombang ini membawa energi bersamanya, cuma jirim kekal di tempat yang sama, bergetar ataupun berayun di tempat yang sama. Okey, itu adalah profil gelombang untuk gelombang progresif. Untuk gelombang pegun pula, okey, kita boleh bayangkan ada dua ujung yang mana ada satu tali. Okey, kita ada satu tali dan tali ini kita petik dia, kita plug dia. So apa akan terjadi adalah kalau saya letakkan warna biru, dia akan bergetar, okey. Mungkin macam ini, okey. Dia ada kejap naik, kejap turun ataupun kita guna warna lain pula, dia akan jadi macam ni. Jadi bentuk gelombang macam tu. Mula-mula the first half dia jadi macam ni, kemudian dia seolah-olah berpatah balik, jadi macam tu. Okey. So gelombang pegun ni daripada segi profil dia seolah-olah tak bergerak, dia bermain di dalam kawasan itu saja. Sebab tu disebut gelombang pegun. Manakala gelombang progresif ni, bila kita lihat dia seolah-olah dia sedang merambat, dia keluar, dia sedang bergerak tadi. Okey, sekarang jom saya tunjukkan satu simulation gelombang pegun. Simulation ini pula adalah simulation yang menunjukkan gelombang pegun. Okey, kalau kita lihat profil gelombang tersebut, dia tak ada bergerak mana-mana, dia berada di dalam kawasan yang sama sahaja. Okey, gelombang ni boleh didapati kebanyakan di alat muzik yang menggunakan string ataupun seperti seruling yang mana udara bergetar di dalam seruling tersebut. Jadi contoh kepada gelombang yang pegun ni adalah gelombang bunyi lah. Gelombang bunyi. Gelombang progresif pula dibahagikan kepada dua, iaitu gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Yang pertama kita ada gelombang melintang. Gelombang melintang ini merujuk kepada pergerakan zarah ataupun jirim medium yang bergetar pada arah yang berserenjang dengan arah rambatan gelombang tersebut. Okey, apa maksud saya? Okey, dia macam ni. So ini adalah satu bentuk gelombang yang sedang merambat. Okey, gelombang progresif yang sedang merambat. Dan di sini kita ada satu jirim. Okey, kita ada ataupun zarah. Zarah ini dia tak merambat ke kanan ataupun ke kiri. Okey, dia hanya merambat atas dan bawah sahaja. Dia bukan merambat saja. Dia berayun ataupun bergetar di tempat itu saja. Tetapi gelombang, arah gelombang, ini arah perambatan gelombang. So arah perambatan gelombang berserenjang, terpadam, berserenjang 90 darjah dengan arah getaran ataupun ayunan zarah ataupun molekul ataupun jirim. Itu yang dimasukkan dengan gelombang melintang. Satu lagi jenis gelombang adalah
gelombang membujur. Okey. Gelombang membujur ini merujuk juga kepada gerakan zarah dalam pergerakan perambatan gelombang tersebut. Okey, dalam gelombang membujur, okey, kita highlight dulu. Okey. Zarah medium bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang. Kalau tadi gelombang melintang dia berserenjang, yang ini dia selari. Okey. Untuk memudahkan fahaman, pernah tak tengok spring Zielinski? Spring Zielinski. So, kalau spring Zielinski tu, kalau kita ada macam ni bentuk dia. Okey. Okey, lebih kurang lah. Minta maaf lah kalau buruk. Kalau kita tolak dia ke depan, kita give a push, force kat sini. So, apa yang akan terjadi adalah kita akan mewujudkan, okey, satu kawasan ataupun satu region where kita ada kawasan yang dimampatkan, kawasan yang diregangkan. Nah, dia akan jadi seolah-olah seperti ini. Kalau saya boleh lukis dengan cantik lah. Okay, ini kawasan yang dimampatkan. Kemudian dia akan ada kawasan yang meregang. Kemudian mampat semula. Okay, kemudian meregang. Okay, kemudian mampat semula. Dan kita akan nampak seolah-olah mampatan dan mampatan. Okay, ini kawasan yang termampat lah. Okay, ini mampatan, compression, dan ini kawasan regangan, rarefaction. Okay, mampatan dan regangan. Okay, kita akan dapat melihat seolah-olah regangan dan mampatan ni sedang berarah, sedang bergerak. So, ini adalah gelombang membujur. Apa yang terjadi adalah jika kita boleh lukis satu dot yang melambangkan zarah. Okay, ini zarah ataupun molekul ataupun mijirim. Arah rambatan, okay. Ini arah rambatan. Okay, arah rambatan kiri kanan. Arah rambatan apa? Arah rambatan gelombang lah. Okay. Arah rambatan gelombang bergerak ke kanan. Ataupun kalau kita tolak ke kiri, dia bergerak ke kiri. Dan arah getaran, okay, arah getaran molekul ataupun zarah pun sama, mengikut arah rambatan gelombang. Itu yang dimaksudkan dengan gelombang membujur. Okay, so kita dah cover dua, gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Selain dikelaskan mengikut profil gelombang, yang mana kita ada dua tadi, progresif dan juga pegun, gelombang-gelombang di muka bumi ini juga dikelaskan mengikut keperluan medium semasa perambatan gelombang-gelombang tersebut. Okey, yang pertama, kita ada gelombang yang dikelaskan sebagai gelombang mekanik. Okey, gelombang mekanik. Yang kedua, kita ada gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet. So, apakah itu gelombang elektromagnet dan gelombang mekanik ni? Okey, gelombang mekanik yang pertama sekali, dia memerlukan medium untuk memindahkan tenaga tersebut. Kita tahu gelombang dia semasa merambat, dia memindahkan tenaga. Jadi, untuk memindahkan tenaga tersebut, dia memerlukan medium. Yang kedua, terdiri daripada getaran zarah dalam medium tersebut. Okey, gelombang ini dia menggetarkan zarah-zarah yang ada dalam medium tersebut, dan zarah-zarah ini akan carry the energy. Okey, so terdiri daripada getaran zarah-zarah, okey, dalam medium tersebut. Nah, contohnya seperti gelombang air, gelombang seismik ataupun yang gelombang bumi tersebut, lagi gelombang bunyi, getaran-getaran udara. Okey. So contoh dia kita ada air, bunyi, seismik. Okay.
Yang mana memerlukan medium itu adalah gelombang mekanik. Okey. Jenis yang kedua adalah gelombang elektromagnet. Okey, jadi gelombang elektromagnet ni tidak memerlukan medium untuk merambat seperti mana gelombang mekanik tadi. Okey, so dia tidak memerlukan medium dan terdiri daripada ayunan medan magnet dan medan elektrik yang berserenjang antara satu sama lain. Terdiri daripada ayunan dua medan. Okey. So medan yang pertama kita ada medan magnet dan yang kedua kita ada medan elektrik. Okey. Yang mana kedua-dua medan ini okey berayun secara berserenjang satu sama lain. Dan untuk memahaminya saya sediakan satu gambar kat sini. Kalau kita boleh lihat gambar kat sini. Yang warna merah ni okey, magnetic field kat situlah. Yang mana dia turun naik macam tu. Okey. Dan yang kiri kanan pula okey, warna biru ni kalau nampak dia berserenjang dengan electromagnetic wave adalah electric field. Maafkan salah ejaan dekat situ. Okey. Dan kedua-duanya merambat ke arah yang sama, satu arah. Cumanya dia saling 90 darjah satu sama lain. Okey. Contoh-contoh gelombang kat sini, contoh dia kita ada gelombang radio, gelombang cahaya, okey. Dan juga gelombang gamma. Okey. So selalunya student akan confuse tau. Gelombang radio tak sama dengan gelombang bunyi. Radio yang kita dengar tu memanglah dia menghasilkan bunyi, tapi bukan itu yang dimaksudkan dengan gelombang radio. Okey, nanti kita akan cerita lanjut lah bila kita dah masuk sampai ke elektromagnet nanti. Alright. Sekarang kita telah pun sampai ke part yang kedua, iaitu ciri-ciri gelombang. Dalam part yang kedua ini kita akan melihat gelombang tu sendiri dan karakteristik tersebut. Seperti mana bentuk dia, apa yang ada pada gelombang. Kemudian kita akan cuba mengenal istilah-istilah yang akan kita gunakan selepas ini dalam tajuk gelombang dan tajuk-tajuk yang akan datang lah. Okay. So first kali, bentuk asas gelombang macam ini. Macam ini. Kita ada puncak. Okay, ini adalah yang kita sebut sebagai puncak. Okay, kemudian dalam bahasa Inggeris kita sebut crest lah. Okay. Kemudian selain daripada puncak, kita juga ada lembangan. Lembangan dalam bahasa Inggeris kita sebut trough. Okay. Kemudian selain daripada puncak-puncak yang banyak tu dan juga lembangan-lembangan yang banyak tu sebelah bawah, kita juga ada yang kita sebut sebagai panjang gelombang. Okay. Saya tandakan dengan warna merah. Okay. Panjang gelombang. Okay, bermula kita ambil, kalau kita ambil daripada puncak, dia mesti kepada puncak seterusnya. Okay. So ini adalah panjang gelombang. Panjang gelombang. Ataupun selalu kita sebut, murid-murid selalu sebut lambda. Ingat ya, kalau kita ambil daripada puncak, mesti ke puncak. Macam dalam kes yang saya lukis ni. Dan mesti yang bersebelahan dia, seterusnya. Tak boleh kita langkau puncak yang kedua atau yang ketiga selepas tu. Kalau kita ambil daripada lembangan, mesti ke lembangan seterusnya untuk kita dapatkan panjang gelombang. Okey. So itu panjang gelombang. Kita ada puncak, kita ada, kalau kita boleh highlightkan dengan warna kuning. So kita ada puncak, kita ada lembangan, kita ada panjang gelombang. Satu lagi adalah amplitude. Ini adalah
amplitude. Ketinggian ini kita anggap sebagai, kita bukan anggap, itu adalah amplitude dia. Amplitude. Kalau sebelah atas positif, kalau sebelah bawah negatif lah. Okey. So sama juga kat sini. Ini pun adalah amplitude juga. So jadi ini adalah apa yang ada pada sebuah gelombang. Okey, sama juga kalau gelombang itu adalah gelombang membujur seperti ini. So kalau kita jumpa gelombang yang seperti ini, okey. Kawasan ini adalah kawasan mampatan, dan kawasan yang saya lorekkan dengan warna kuning ni adalah kawasan yang mampatan. Okey. Dan kawasan yang saya lorekkan dengan warna hijau, kita tak warna yang kontras sikit lah, biru ni. Okey. Purple lah sepatutnya. Purple adalah kawasan regangan. Jadi bila soalan tanya, di manakah terletaknya panjang gelombang dia? Kirakan panjang gelombang dia. So, apa yang kita perlu buat adalah kira jarak ini. Sorry. Okey, tebalkan sikit. Okey, ini adalah panjang gelombang dia. Panjang gelombang yang ataupun yang selalu kita sebut lambda, simbol dia. Tahu kan simbol lambda macam mana? Ini simbol panjang gelombang. Okey. So now kita move on kepada istilah-istilah yang ada. Alright. Kita ada yang pertama tadi, panjang gelombang tersebut lah. Apa dia maksud panjang gelombang tadi? Kalau dari segi definisi yang saya tunjukkan tadi, kita tahu dah jarak di antara dua titik dan dua puncak ataupun dua lembangan. So takrifan sebenarnya panjang gelombang adalah jarak antara, okey, kalau kita boleh tulis dengan warna lain pula, jarak antara dua titik berturutan dalam fasa yang sama. Itu adalah panjang gelombang. Okey. Yang kedua, istilah kedua kita ada amplitude. Okey, amplitude. Di mana amplitude? Ni. Ini amplitude yang kita lihat tadi, okey. So, dari segi definisi, amplitude bermaksud sesaran maksimum dari kedudukan keseimbangan. Tadi saya lukis garis warna biru ni kan. Okey, ini garis warna biru tu. So, ini garis keseimbangan. Keseimbangan. So amplitude bermaksud sesaran maksimum dari kedudukan keseimbangan. Selalunya amplitude juga kita refer kepada kekuatan ataupun energi yang dipunyai oleh gelombang tersebut. Okey. Istilah ketiga adalah tempoh. Okey. Tempoh. Tempoh dari segi definition untuk sebuah gelombang bermaksud masa yang diambil untuk ayunan lengkap. Okey. Masa yang diambil untuk satu ayunan lengkap. So dekat mana ayunan tersebut? Okey. Kalau kita refer kepada gambar ini, okey. Kalau kita bermula daripada puncak, kita tukar warna lain lah. Okey. Warna orange. So kalau kita bermula daripada puncak, satu ayunan lengkap bermaksud kita berakhir di puncak yang seterusnya.
Ni laluan dia. Okay, kalau kita bermula daripada sini, jadi macam tu. Itu satu ayunan lengkap. Kalau kita pilih ayunan kita ataupun satu ayunan lengkap kita bermula daripada titik kat sini, okay, mesti berakhir bukan dekat sini ya. Not here. Jangan confuse. Kalau kita berakhir kat sini, dia mesti satu ayunan lengkap mesti berakhir kat sini. Okay, dia akan jadi macam ni. Ini laluan dia, satu ayunan lengkap. So the time taken to complete one ayunan lengkap ini, itulah yang dimasukkan dengan tempoh. Satu masa yang diambil untuk satu ayunan yang lengkap. Okey. Kemudian istilah yang ketiga adalah frekuensi. Okey. Frekuensi adalah bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. So in 1 second, how many of these, ni, yang saya baru saja explain tadi, how many of that in 1 second. Kalau satu ayunan lengkap dalam satu saat, bermaksud satu frekuensi ataupun hertz. Kalau ada dua ayunan lengkap dalam satu saat, itu bermaksud 2 hertz. Okay. So simbol untuk frekuensi adalah F. Dan unit dia adalah hertz. Selalunya kita tulis Hz lah. Jadi kalau amplitude tadi, tempoh tadi, T simbol dia, dan kita selalu gunakan second, okay, untuk pengiraan. Dan amplitude kita letak A, simbol A, selalunya unit kita terpadam. Okay, A selalunya unit kita meter, dan panjang gelombang lambda seperti mana saya sebut sebelum-sebelum ini, dan juga kita gunakan meter. Baik. Seterusnya, istilah seterusnya adalah laju gelombang. Okay. So yang ni kita tak mention lagi sebelum ini. Laju gelombang. Okay, laju gelombang, dan simbol yang selalu digunakan untuk laju gelombang ini adalah V. Ya, unit dia seperti mana laju-laju lain jugalah, meter per saat. Okay, laju gelombang bermaksud jarak yang dirambat oleh gelombang dalam satu saat. Dalam bahasa mudah dia, in 1 second, how far the wave has travelled. Dan dia ada formula dia yang ini. Ini special dia. Okay, formula dia V sama dengan F lambda. So kita boleh gunakan formula ni untuk mengira. So kaitan dia antara ni, panjang gelombang dan juga frekuensi. So kita boleh dapatkan kelajuan dia. Okey, selesai untuk part yang kedua. Kita telah sampai ke part yang terakhir, iaitu part yang ketiga, graf gerakan gelombang. Okey, graf gerakan gelombang. Bila mana kita bercakap mengenai gelombang, terutamanya dalam fizik, adalah agak impossible ataupun mustahil kalau kita tak menyentuh mana-mana graf. Jadi dalam fizik ataupun tajuk gelombang ini, kita ada dua jenis graf. Yang pertama, kita akan ada graf yang kita sebut sebagai, sekejap saya besarkan, graf sesaran masa. Daripada nama kita tahu yang paksi Y dia adalah sesaran. Kita gunakan warna lain. Okey, sesaran, dan melawan paksi X, yang mana kita
letak masa kat situ. So ini graf yang pertama. Daripada graf ini, apa yang kita dapat adalah kita boleh tahu information seperti ini. Ini kita tahu dia adalah amplitude. Okay, amplitude. Alright. Dan juga kita dapat tahu daripada sini ke sini adalah tempoh dia. Tempoh. Selain daripada graf sesaran melawan masa, kita juga ada satu lagi graf lain, iaitu kita besarkan sikit. Graf sesaran melawan masa. So kat sini still sesaran, tapi instead of masa dia melawan jarak. Meaning berapa jauh gelombang itu telah pun travel. So macam biasa, ini still akan jadi amplitude. Okay. Tetapi jarak di belah sini, sebelah bawah ini, bukan lagi tempoh seperti mana graf sebelum ini, tetapi adalah panjang gelombang. So ini adalah dua graf yang kita akan jumpa banyak dalam tajuk ini. Akan datanglah dalam tajuk-tajuk subtopik seterusnya. Maka dengan itu selesailah subtopik yang pertama, 5.1 asas gelombang. Semoga apa yang telah kita pelajari dalam video kali ini memberi manfaat untuk diri sendiri dan juga rakan-rakan lain. Jangan lupa untuk kongsikan video ini agar lebih ramai orang dapat menerima ilmu-ilmu yang ada. Okey, sebelum kita tamatkan video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan juga tekan butang loceng itu. Jumpa lagi di episod akan datang tajuk 5.2. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.